Sekejap guys, kita tunggu kawan-kawan sekejap. Internet korang okey tak? Safia internet okey dah? Okey. Safia macam mana rumah dah siap kemas ke Safia? Banjir sampai mana? Sampai rumah ke dapur je? Banjir teruk juga Safia Dah siap kemas dah? Okey, Alhamdulillah. Ada putus elektrik tak? Kawasan awak elektrik putus tak? Cik rasa tak kot, internet je putus kan? Awal-awal putus juga okey. Faham. Dah okey dah. Okey lah. Internet tak stabil kan? Okey. Alright. Okey, kawan kita dah ada ramai dah sekarang. Contoh-contohnya. Okey, malam ni adalah malam terakhir kita guys. Malam ganti kita. So, minggu depan kita dah masuk tahun baru. Cuma minggu depan nanti cikgu akan add mana yang dapat pendaftaran, cikgu akan add grup baru. Cuma hari Sabtu ni tak ada kelas lah sebab Januari tu ada 5 minggu. So cikgu kelang kabut sikit, jadi Sabtu ni mungkin tak ada kelas. Kita akan buat minggu depan. Nanti apa-apa juga akan bagi tahu dalam grup yang baru nantilah. Kalau yang dah daftar tu belum add lagi, beritahu cikgu nanti. Okay guys, so ini kita buat latihan nutrisi kita dah 2 malam sebelum ni kita dah buat nota nutrisi. Hopefully kita dapat jawab lah soalan ni dengan sempurna. Cikgu yakin ada juga sekolah-sekolah lain yang belum exam lagi. Ada setengah sekolah tu dah exam masa bulan 12 baru ni. Sebelum bulan 12 ada sekolah tu bulan 1. Jadi bulan 1 tu sempat lagi buat revision. Okey, jom kita baca sikit soalan di bawah ini. Okey, ini adalah kelas makanan. Okey, kelas makanan. So kita punya function Okey, roti. Dalam roti ada apa guys? Siapa ingat? Kita belajar 3 perkara yang penting. Karbohidrat, betul Yusof. Karbohidrat. Kita belajar 3 yang penting, karbo, protein dan juga lemak untuk energi. So 4 lagi tu adalah suplemen. Tambahan sajalah, tak memberikan kita tenaga. Vitamin, serat, air semua tu tak bagi tenaga, tapi dia memberi tambahan. So dalam kes ni, roti ni adalah kanji. Kanji ni mempunyai karbohidrat. Karbohidrat hujung sekali akan menjadi glukosa. Jadi kat sini karbohidrat dia akan menghasilkan apa guys? Jadi jawapannya apa ni guys? Kita buat ABC lah, nampak sikit. Okey, nombor 1 ni agak-agaknya apakah jawapannya? A, B dan C. D, C. Kalau ikut karbohidrat, karbo dia membekalkan tenaga. Okey, makan nasi. Sebab itulah makan nasi kita, makanan ruji kita adalah karbohidrat. Okey, seterusnya. Ni.
Ikan dan daging, apa yang ada dalam ikan dan daging, guys? Protein. Protein, betul. Kita ada protein. Jadi protein dia akan buat apa? Besaran dan perkembangan badan. Untuk pembesaran normal dan perkembangan badan, tak. Tak. Yang ni lebih kepada apa ni, kelenjar thyroid nanti awak belajar lah. Ni kalau untuk ni sebenarnya dia lebih kepada pertumbuhan sel dan menggantikan sel-sel rosak. Pertumbuhan ni ada juga tapi dia sikit lah. Dia tak banyak sangat, dia sikit je. Dia tak banyak sangat. Cikgu rasa cikgu punya komputer ni macam lembab sikit, guys. Kenapa ni? Slow sikit. Sekejap cikgu setting jap. Cikgu rasa macam slow sikit cikgu punya komputer jap. Bismillahirrahmanirrahim. Better sikit. Okey, better sikit. Tadi lembab sangat, guys. Okey, seterusnya. So, tandakan right pada pernyataan betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. So, kat sini dia cerita mengenai pelawas ataupun fiber. Okey, ataupun serat. Okey, jadi yang pertama tu agaknya betul tak membantu merangsangkan tindakan peristalsis. Dia membantu lagi peristalsis. Betul tak dia membantu peristalsis? Betul, bagus. Betul. Peristalsis tu dia bergerak sendiri macam darah. Tapi yang ni lebih kepada najis lah, saluran najis. Okey, mengawal suhu, betul tak mengawal suhu? Adakah pelawas mengawal suhu? Tidak. Ya, salah Izzuddin, betul. Bukan. Ni atur badan ni. Hemostasis kan? Hemostasis belajar form 3. Okey, kita masuk yang berikutnya. Okey. Kat sini tengok kepentingan gizi seimbang ataupun diet yang seimbang. Dulu-dulu dia tak panggil gizi, zaman cikgu dulu dia panggil diet seimbang. Jadi jadual di bawah menunjukkan kuantiti makanan yang dimakan oleh Diana yang berusia 16 tahun. 16 tahun ni form 4 lah, guys. Jadi korang pun samalah remaja. Ni kita punya kuantiti jadual makanan kita. Tengok dia makan nasi, guys. Nasi tu sepinggan lebih kurang 1530 kilojoule. So makanannya adalah sebanyak 400 gram. Hampir setengah kilo. Setengah kilo. Ni tak tahulah satu hari ke sekali makan ni. Betul ke dia makan satu hari setengah kilo? 400 gram banyak ni, guys. Korang habis tak setengah kilo makan nasi beras? Nasi. Tapi logik juga, timbang-timbang berat juga nasi kita kan. Okey, nasi paling banyak nampak tak? Keripik kentang. Keripik kentang banyak juga ni. Kalau ikut dia protein. Lagi, dua tu lah paling banyak. Aiskrim 800. Okey. Soalannya sekarang adalah apa ni? Kirakan jumlah kalori yang diambil oleh Diana. Okey, jom kita kira. Berapakah jumlah kalori yang diambil oleh Diana? Okey, sekarang macam ni, guys. Bila kita nak darab, kita tengok kat sini. Sini adalah 1530 untuk 100 gram. Okey, bermaksud bahawa kalau kita nak darab dua ni, kita kena bahagikan dengan 100. Jadi macam inilah, guys. Jadi kita akan buat 1530 darab dengan 400. Ini gram kan? Ini pun gram tau. Jadi kena bahagi dengan 100, guys. Macam tu. Supaya kita punya gram dan gram ni boleh potong. Okey? Kalau dia tak beritahu ni, tak payah bagi. Kalau dia beritahu, kita kena bahagi. Okey, dia bagi tahu. Sebab 1500 ni untuk 100 gram. Dia makan 400 gram. Maksudnya 4 kali lah. Logiknya 4 kali lah. Betul tak? Seolah-olah 1530 darab 4. Boleh? Jadi cikgu simpulkan. Nak supaya pendek sikit, kita darab dengan 4.
Okey, jadi setiap ni kita kena bahagi dengan 100 lah ni. Bagi 100, bagi 100. Okey, kenapa? Sebab dia kata 100 kilogram. Okey, tambah lagi. 880 darab dengan 3.5 lah. Okey, tambah lagi 10. 30 darab dengan 2. Okey, tambah lagi 800 darab dengan 2. Tambah lagi 0 darab dengan 10. Kosong lah. 0 darab 10, kosong lah kot. Okey, cuba korang tambah semua. Berapa dapat jawapannya? Berapa kilojoule kah dia makan untuk satu hari ni? Biasanya kita remaja lebih kurang dalam average, cikgu rasa lebih kurang dalam 15 kilojoule lah lebih kurang. 15,000 kilojoule sehari. Lebih kurang. Okey, berapa guys? Dapat? Letak cikgu mana tah? So, cikgu dapat 12,860. Sama tak? Kilojoule. Jadi satu hari korang pun makan lebih kurang macam ni lah. Jumlah makanan kita adalah 12,000 kilojoule. Okey, boleh. So air ni sebenarnya dia tak adalah tenaga ya air. Air ni cuma dia sebagai medium untuk tindak balas kimia dalam badan kita. Dan juga untuk menyejukkan badan kita. Okey guys, sampai sini okey tak? Ada soalan? Boleh faham? Okey, untuk paper 2, kalau keluar nutrisi, mesti ada pengiraan guys. Biasanya mesti ada pengiraan kalau keluar topik ni lah. Okey, dah. Boleh cikgu teruskan? Boleh sudah. Okey, nombor 2 besarkan sikit. Okey, nombor 2 di sini dia cakap adalah Diana ramal apa akan berlaku kepada Diana sekiranya dia mengamalkan cara pemakanan ini untuk tempoh masa yang panjang. Jika dia makan, agaknya okey tak ni? Banyak sangat tu nasi setengah kilo guys. So tak berapa baguslah. Jadi Diana akan mengalami obesity. Dia akan mengalami obesity. Okey. Dia akan mengalami obesity. Kerana pengambilan tenaga lebih. Pengambilan tenaga lebih banyak. Dia makan nasi kan. Nasi sebenarnya bagus. Makan tenaga banyak. Tapi dia tak guna. Kalau dia makan banyak, dia kena guna banyak. Seperti macam orang kerja yang buat bangunan tu kan. Dia makan banyak, dia kerja banyak. Okey lah, maksudnya tenaga digunakan. Tetapi kalau makan banyak, tenaga yang banyak tu ada disimpan, tenaga tu boleh menjadi lemak. Jadi lebih banyak daripada keluar harian. Sepatutnya kena kurangkan sikit. Sepatutnya macam tu. Okey, next. Seterusnya, raja di bawah menunjukkan sebuah piramid makanan. Okey, kumpulan manakah yang dalam piramid makanan diperlukan dalam jumlah yang banyak setiap hari. Okey, setiap hari kita nak makan mana paling banyak? Korang mesti ingat ni, piramid paling bawah tu apa, paling atas tu apa? Paling atas tu lemak, susu. Paling bawah tu apa? Garam atas. Garam, gula kat atas. Paling bawah apa? Karbohidrat. Betul. Kat bawah tu adalah makanan ruji kita. Karbohidrat. Jadi kalau ikut logik, kita akan makan yang bawah. Ingat, yang bawah ni kita perlu makan makanan harian. Jadi kalau sebut makanan paling banyak, mesti W guys. Okey dah. Give your reason. Kena bagi reason kita. Kenapa katnya? Kenapa kita kena makan W? Kenapa kena makan karbo? What is your reason? Okay, sama try. Zudin ke Yusof kan try lah. Kenapa kita kena makan W banyak-banyak hari-hari?
Ataupun kenapa makan betul so cakap kerana memberi tenaga. Betul? Kerana memberi tenaga. Okey, jadi untuk membekalkan tenaga. Okey, Usop masih. Usop pula Izzuddin. Okey, dah boleh salin. Boleh salin. Okey, kita move lagi ya. Okay, soalan berikutnya, ni kita punya organ-organ pencernaan, digestive organ. So, raja di bawah menunjukkan organ terlibat dalam sistem pencernaan. Pencernaan ni adalah digestive system, pencernaan. Kadang-kadang sebut penghadaman. Okey, kita ada perut. Okey, T ni usus besar ke usus kecil, guys? Usus kecil lah, sebelum besar dah ada kan? Ni kecil. Usus kecil, ni usus besar. Ingat, usus besar ni tidak terlibat dalam digestif. Usus besar ni hanya membuang sisa-sisa yang tidak digunakan. Termasuklah air. Ini mulut lah. Yang bawah ni esophagus. Okey. So, soalan ni kata apa ni? Raja menunjukkan raja di atas susunan huruf-huruf dalam urutan yang betul menunjukkan berdasarkan pergerakan. Okey, mula-mula apa dulu, guys? Logiknya U dululah. Okey, U. Okey, lepas U, cuba korang jawab sikit. Lepas U apa? Jawab penuh lah. Lepas U S. Setuju Lagi? ST dan juga V. Okey, betul. Dah dapat satu markah. Okey, organ manakah menerima hempedu? Hempedu ni adalah bile. Daripada jus hempedu kan. Dia menerima hempedu. Hempedu daripada pundi hempedu lah menghasilkan hempedu. So, manakah yang menerimanya? Siapa yang menerima hempedu? Hempedu menghasilkan lipase Hempedu kalau ingat, kalau kita perasan, hempedu tu berada kat sini kan. Kita ada duodenum. Atas sikit ada hempedu, ingat tak? Jadi yang paling dekat adalah usus kecil. Kita boleh kata T ataupun kata usus kecil. Hempedu kat situ je. Dekat duodenum. Duodenum pun sebenarnya adalah sebahagian daripada usus ya. Sebab usus tu nanti dibagi pada beberapa bahagian. Contohnya, kalau kita belajar bio, kita ada duodenum, kita ada jejunum nanti, kita ada ileum. Usus kecil tu dibahagi pada banyak lagi. Nanti korang belajar bio, usus kecil tu dia akan bagi banyak lagi nanti. Okey, apakah bahan yang diserap di dalam organ T melalui dinding vilus? Dinding vilus ingat, kita ada bulatan. Okey, dalam bulatan tu kita ada macam gigi-gigi kecil yang dikenali sebagai vilus ataupun villi. Jadi bentuk macam ni adalah untuk menambah luas pembukaan, dia nak absorb makanan kita yang dah tercerna. Itu vilus. Jadi apakah bahan-bahan yang diserap? Okey, bahan apakah yang diserap oleh vilus dalam usus kecil? Agaknya dia serap apa, guys? Agaknya apakah yang diserap? Cikgu cek ada tak gambar rajah last week Vilus. Mana vilus kita? Ini vilus kita. Ni vilus ni. So vilus ni dalam usus kecil ni dia serap adalah dia serap vitamin E, BC. Dia serap apa ni? Benda-benda yang larut air namanya. Ni namanya dia akan serap larut air. Dia akan serap larut air. Okey, kita tengok jap. Apa itu larut air? Jadi larut air ni yang pertama adalah glukosa dan satu lagi namanya adalah asid amino. Jadi dia adalah larut air. Larut air. Okey.
Nanti orang tanya, ke mana pula perginya lemak? Lemak tu asid lemak ya, asid lemak glycerol. Okey, apa itu larut air? Cikgu cerita sikitlah alang-alang kat sini. Sebenarnya nanti korang akan belajar form 5 nanti. Tapi alang-alang cikgu cerita terus supaya korang tak keliru. Kita punya virus. So dalam virus ni, kalau ikut dia kecil lagi, cikgu besarkan dia. Okey, dalam virus ni, kita ada lagi satu benda namanya lacteal. Lacteal dan juga saluran darah lah. Okey, lacteal ni sebenarnya dia adalah limfa ya. Limfa tu dia macam saluran darah. Namanya lacteal. Okey. Jadi kita punya virus ni yang luar ni dia akan serap namanya larut air. Larut air seperti asid amino dan juga glukosa dan juga air dan juga vitamin B, C. Okey. Yang warna merah tu lacteal ni akan menyerap namanya larut lemak. Larut lemak ni contohnya seperti asid lemak dan juga glycerol sebab dia lemak kan. Dan kalau vitamin dia akan masuk vitamin D. Vitamin adik tu A, D, E, K. Vitamin ni akan diserap melalui larut lemak ya. Jadi larut lemak tu adalah dia melarutkan lemak. Hanya lemak je boleh lalu ke lacteal. Jadi yang ini korang belajar sikit sebenarnya tapi tak detail. Jadi sebab itulah glukosa dengan asid amino ni hanya larut dalam virus. Sebenarnya dalam virus tu ada lagi nama lain lacteal yang melarut lemak. Jadi sebenarnya semua sekali tu masuk kat lacteal juga. Cuma lacteal dalam tu namanya lemak, kat luar tu namanya larut air. Okey, boleh faham tak? Boleh jadi glukosa dan asid amino larut lemak, larut air. Yang lemak tu dia akan larut lemak lah. Okey, so far so good? Clear kan? Okey, soalan guys kalau nak tanya. Ke cikgu dah banyak sangat explain ni? Boleh terima tak? Izzuddin okey Izzuddin Safia okey kot? STV. Betul. Okey. So, kita nak masuk B. Apa akan berlaku kepada makanan yang tercena di T? Lepas tercemena pada T ni, agaknya apa yang berlaku? Adakah terus masuk ke usus besar? Tak. Okay, lepas tercena, makanan tu dia bahagi kepada dua lah. Satu, makanan yang mempunyai nutrisi dia kita ambil. Satu lagi, makanan yang menjadi hampas, dia akan buang. Okey, jadi kat sini kita kata makanan tercena akan diserap melalui usus kecil, melalui dinding usus kecil. Okey, usus kecil ke dalam aliran darah. Okey, jadi yang larut air tadi akan masuk dalam saluran darah. Okey, yang larut lemak akan masuk ke dalam limfa. Jadi kalau korang perasan dekat korang punya tangan tu, kadang-kadang korang nampak ada urat-urat warna hijau kan? Urat warna hijau, tu sebenarnya urat limfa. Itu mengangkut lemak. Jadi sebenarnya urat limfa ni lebih banyak daripada urat darah. Okey, kalau kau perasan yang main bodybuilder tu kan apa urat banyak yang besar-besar warna hijau pakai tu. Itu namanya adalah saluran limfa. Okey, boleh faham Jadi saluran limfa tu akan mengangkut makanan larut lemak. Okey, jadi makan cerna ni dalam usus kecil ni akan melarut melalui darah. So darah ni akan hanya ambil dua je lah. Darah akan ambil dua ni. Sebab darah hanya ambil yang larut air je. Lemak dia jugalah sikit-sikit. Sebab tu ada kolesterol kan. Okey, lagi seterusnya. Pengumpulan tinja ni najis kita. Yang bertoksik dalam usus besar untuk tempoh masa yang panjang meningkatkan risiko kanser kolon. Betul. Sebab tu korang kena buang air kerap. Okey, makanan tak boleh keras-keras. Makanan tak bolehlah makan besi ke. Merosakkan kita punya usus. Dan juga bahan-bahan bertoksik. Kadang-kadang toksik ni termasuklah kita makan benda-benda yang tak pasti, MSG. Dan juga mungkin makanan-makanan macam sate yang kita bakar terlalu garing sangat pun tak elok guys. Makanan-makanan sate yang kita bakar sate yang ada macam arang-arang tu. Ataupun kita bakar ikan yang ada arang tu.
Yang kering sangat tu kan. Yang tu tak elok makan sebenarnya. Korang kena kikis sikit. Makan sekali-sekali tu boleh lah sebab benda tu tak digest, susah digest. Dan dia bertoksid sikit, dia boleh menyebabkan kanser. Okey, kalau berhati-hati makan benda-benda yang terbakar macam tu. Okey, jadi cadangkan cara untuk mencegah penyakit kanser ini. Jadi makanan lebih jadi untuk kalau kita makan benda macam ni, bagusnya kita makan sayur-sayuran ataupun serat-serat. Jadi sayuran ataupun buah-buahan sebagai ganti untuk kita buang kembali dengan mudah. Kerana dianya kaya dengan pelawas fiber. Okey, kerana apa? Kerana pelawas ni sebenarnya membantu rangsangan tindakan peristalsis. Mudahlah najis tu bergerak dalam kolom-kolom saluran najis kita di dalam usus besar. Jadi dia membantu. Jadi kena makanlah fiber guys. Kau suka tak suka, kau nak makan juga sikit ke banyak. Setiap hari kena makan. Sama ada buah ataupun sayur-sayuran. Sebab itu makan nasi kena makan sayur sikit. Janganlah buang. Okey, boleh saling guys. Dan kita buka kepada soalan. Siapa-siapa nak tanya, kita dah habis ni. Nak masuk soalan sebenar sikit. Soalan sebenar untuk bab ni lah. Okey, tak ada. Boleh kan? Senang je kan? Senang je. Kejap. Cikgu tengok sekejap. Kita tengok ada kawan lain tak yang nak masuk ke, tertinggal ke. Okay, tak ada. Okey, cikgu nak teruskan lagi. Okey, sebelum teruskan, nanti aku nak bagi awak masa sikit untuk menjawab. Sebab mungkin kawan-kawan lain tak print. Oleh itu, cikgu akan buat satu-satu lah guys. Okey, nombor 1 dia kata menunjukkan sistem pencernaan manusia, digestive system. Okey, kalau kat sini kita tengok ni mulut. Okey, art kita ni perut. Inilah duodenum. Okey, lagi tu je. Okey dah. Antara kelas makanan berikut, manakah mula dicernakan dalam organ Q, R dan S? Menarik. Okey. Dekat Q, dekat mulut tu guys. Kalau korang ingat, apakah mulut ni cerna guys? Okey, mulut ni kalau ikut cerna apa? Siapa ingat? Izzuddin ingat tak? Mulut tu cerna apa kan? Izzuddin. Mula-mula kita makan. Enzim apa yang ada pada mulut tu? Ingat tak, Izzuddin? Kita makan. Mula-mula adalah karbohidrat. Bukan protein, karbohidrat. Macam kanji, macam nasi kan roti kita kunyah dulu kan. Jadi air liur kita ada amylase, ingat amylase air liur? Ada enzim amylase. Jadi mula-mula tu karbo dulu. Lepas karbo masuk dekat perut digest apa? Barulah protein. Protein. Dan juga ada karbo sikit lah. Dekat duodenum ni ada ketiga-tiganya sekali. Ni kat duodenum dia ada tiga-tiga. Dia ada karbo, dia ada protein, yang paling penting adalah lemak. Jadi lipase ada kat sini lah sebab dia melalui hempedu. Jadi kalau ikut logiknya, mula-mula karbo, kedua protein dan ketiga lemak lah. Sebab kat sini karbo ni satu, sini karbo dah dua. Sini protein satu, sini protein dua. Jadi kalau ikut turutan dia, karbo, protein, lemak. Ada tak? So mana guys jawapannya guys? Karbo, protein, lemak. Okey. Okey kan? Boleh guys? Okey, kat tempat ikut azan ni guys. Ni nombor 2 cikgu tinggal sekejap. Kita tunggu azan habis dulu ya.
Okey, sambil-sambil korang baca. Okey, tempat juga dah azan dah habis. Okey guys, nombor 2 apa jawapannya? Okay, antara berikut manakah kaya dengan karbohidrat, protein dan juga lemak? Ketiga-tiganya ada. Best dia makan ni. Burger. Burger. Kenapa burger ni ada semua sekali? Sebab ada roti, karbo. Ada roti, karbo. Betul. Daging. Daging? Itu dengan keju. Betul. Daging, keju. Daging pun ada protein dan ada juga lemak ya. Sebab daging ada lemak juga sikit-sikit. Dan juga keju. Betul, minyak-minyak lagi. Jadi burger. Tahniah. Bijak. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3 dicakap antara kelas makanan berikut yang manakah dapat dipadankan dengan contoh berikut. Agaknya apakah jawapannya? Okey, nombor 3 tengok betul-betul. Apakah jawapannya? Okey, B. Betul ke B? Jawapannya adalah B. Betul. Protein. Kerana tahu ni diproses daripada kacang. Protein. Okey, next. 4. Antara makanan berikut manakah dapat mencegah sembelit? Sembelit ni constipation. Okey, 4. Apa jawapannya?
Okay, B ke? Kenapa B? Sebab dia adalah sayur-sayuran. Betul B? Sayur-sayuran ada fiber. Okey, nombor 5. Antara penyakit berikut manakah adalah kesan daripada kekurangan vitamin D? Kurang vitamin D. Nombor 5. Okey, mana satu kau jawapan awak? Okey, vitamin B adalah disebabkan dan penyakitnya adalah riket. Riket ni adalah kaki bengkok. Jadi vitamin D ni biasanya dia berpasangan dengan fosforus. Fosforus tu macam kalsium lah. Kalsium. Sebab benda-benda ni membantu tulang guys. Termasuklah vitamin D. Okay. So dia membantu tulang. Jadi kalau kekurangan vitamin D boleh menyebabkan kaki dia bengkok sikit. Tulangnya tak berapa nak elok. Okey, kita nak masuk yang B pula. Okey, B dia kata apa ni? Padangkan ujian makanan berikut dengan pemerhatian yang betul. Okey, pemerhatian yang betul. Okey, berapa titik kalau larutan iodin tambah kepada secebis roti? Okey, untuk mengkaji karbohidrat kita perlukan iodin. So dititiskan kepada roti. Okey, so apa jawapannya? Kita buat A, B dan C. So apakah jawapannya bila dititiskan iodin pada roti? Dia titik iodin apa jadi? Pada roti tersebut. Siapa jawab? Jawapannya. Warna biru tua terbentuk untuk iodin. Okey, kalau dia guna region Milan ataupun Milan's regions kepada susu segar. Milan ni lebih kepada protein. So apakah jawapannya? Merah. Milan merah. Mendapatkan merah butter. Merah butter. Merah Merah kan? Mendapatkan Milan. Milan apa lupa je aku jap. Aku check balik. Aku salah bagi kan. Tengok balik Milan apa? Aku check. Takut tersalah bagi pula. Merakkan merah lah, betul lah merah. Juga rasa macam putih. Putih lemah. Okey. Putih lembab. Okey. Mendakan merah terbentuk. Okey. Betul. Mendakan merah terbentuk. Okey, nice.
Okey, seterusnya. Tuliskan mineral yang betul bagi setiap fungsi di bawah. Mineral yang betul. So, yang pertama tu agak-agaknya apakah mineralnya? Mensintesiskan hemoglobin dalam darah. Mensintesis ni maksudnya kalau ikut dalam bahasa biasa, menghasilkan. 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 Jadi siapakah yang menghasilkan hemoglobin? So, mineral apakah yang menghasilkan hemoglobin? Okey, korang rasa apa? Kalau kita tak cukup darah, apa yang kita makan? Macam anemia, tak cukup darah, kita makan apa? Kita akan makan bayam, kita makan kerang ke, makan hati kan? Sebab dalam semua tu adanya mineral ferrum ataupun mineral besi. Orang panggil zat besi kan? Okey, ferrum besi. Okey, boleh. Menguatkan tulang dan gigi kita pakai fosforus. Fosforus kita menguatkan gigi. Alright, boleh kita teruskan lagi. Kita nak masuk bahagian C. So dia bagi mulut, perut, usus kecil, usus besar. Okey, senang sangat. So soalannya apa dia nak sekarang? Apakah yang dimasukkan dengan pencernaan makanan? Jadi pencernaan ialah proses pemecahan makanan kepada bahan yang lebih ringkas. Okey, yang dapat diserap oleh badan. Apa yang ringkas tu? Yang ringkas tu ada 3 ingat. Kita ada glukosa, kita ada asid amino, kita ada asid lemak. Asid lemak 2 dengan kolesterol. Inilah bahan ringkas kita. Okey, seterusnya. Organ manakah menyerap nutrisi setelah pencernaan berlaku? Okey, organ manakah guys menyerap nutrisi setelah ianya berlaku? Okey, mana guys? Yang mana satukah menyerap nutrisi? Lepas kecil semua sekali, jadi ketiga-tiga tersebut. Korang rasa organ manakah? Okey, mula sekarang. Apa hal ke sini lah? Okey. So jawapannya adalah R sinilah usus kecil yang mengambil ketiga-tiga makanan lidah tadi. Okey, kita akan jawablah R. Itu sahaja. Okey, next. Seterusnya nombor 3. Dia cakap ramalkan apa akan berlaku sekiranya hati gagal. Hati gagal merembeskan hempedu dengan sempurna. Ini penting ni. Okey. Jadi hempedu ni penting untuk proses digestif kita, terutamanya untuk lipis Lipis tu lemak lah, untuk kita kecil-kecilkan lemak tu. Dipanggil emulsi lemak. Jadi kalau inilah tak dapat dibuat, maka kat sini kita boleh kata asid tidak dapat dineutralkan. Asid daripada perut sebab jatuh kan. Jatuh kepada duodenum, maka hempedu akan merembeskan, jadi meneutralkan asid balik. Dan juga lemak tidak dapat dikecilkan dia namanya adalah emulsi. Diemulsilkan. Emulsi itu maksudnya dia pecah-pecahkan lemak menjadi kecil.
Okey, menjadi titisan kecil Okey dah, tu je. Jadi mudahlah lipis untuk bertindak balas. Tambah lagi. Mudahlah lipis bertindak balas. Mudahlah lipis bertindak balas. Dah. Okey, boleh faham kan? Okey, dah salin. Kita nak masuk yang lain pula. Okey, dah Izrin? Dah ke? Boleh ikut teruskan ke kawan lain? Belum lagi? Salin. Okey, dah Izzuddin ikut teruskan Izzuddin. Okey, kita nak masuk soalan yang berikut kat bawah ni lah. Okey, namakan enzim yang terlibat dalam proses pencernaan berikut. Tuliskan jawapan anda dalam petak yang disediakan. Yang pertama, kanji tambah air. Kanji, apakah dia punya enzim dia? Siapa ingat? Enzim untuk kanji, untuk pecahkan kanji apa namanya? Siapakah masih ingat? Dia dalam mulut, dalam air liur kan? Amylase. Dia pecahkan kanji. Protein adalah protease. Protein adalah protease. Jadi dia menjadi polipeptida. Polipeptida akan menjadi dipeptida. Dipeptida baru menjadi asid amino. Macam tu. Okey, kalau macam kanji, maltosa. Lepas tu baru jadi glukosa. Okey, tengoklah sebenarnya kita ada sukrosa, fruktosa. Tengok apa yang kita makan. Okey, kalau ada benda-benda yang buah tu, biasa dia akan jadi fruktosa. Kalau susu-susu, dia akan jadi sukrosa. Tu nanti awak belajar lagi masa subjek bio. Subjek bio ni best. Cuma yang tak bestnya, dia punya spelling je. Banyak sangat. Kadang-kadang takut salah kan. Salah spelling jawapan dah salah dah jawapan dia. Okey, C. Alina demam dan tidak selera untuk makan. So, ibunya menyediakan bubur nasi. Menurut ibunya, bubur nasi lebih mudah dicernakan berbanding dengan nasi. Terangkan kenapa bubur nasi lebih mudah dicernakan berbanding dengan nasi. Okey, kerana bubur nasi mengandungi banyak air guys. Sebab tu dia mudah dicernakan. Dan mengandungi butiran nasi yang halus. Lembut dan halus. Sebab dia banyak air kan? Jadi lembut dan halus. Okey. Jadi maka enzim dapat bertindak ke atas makanan itu dengan mudah. Okey, dengan mudah. Okey dah. Itu aja.
Kita nak move lagi soalan yang terakhir. Cikgu nak habiskan teruslah soalannya. Ini adalah remaja-remaja daripada mana ni katanya? Afrika Barat. Sebuah kampung Afrika Barat dan mengalami kebuluran 30 jam. Menyertai program kebururan 30 jam. Okey, bukan. So dia memang masalah kebuluran lah dekat sana. So apa soalannya sekarang nak? Kata, adakah kanak-kanak dalam geram beraja di atas satu berbeza daripada kanak-kanak yang normal? Terangkan. Jawapannya iyalah, memang berbeza. Tengok perut buncit tu. Jadi apa yang bezanya? Bezanya adalah perut mereka kembung ataupun nampak lebih buncit. Okey. Jadi apakah penyakit ini guys? Siapa nak tolong jawab? Nombor 2, apakah penyakit ini? Kwashiorkor, betul. Namanya adalah Kwashiorkor. Kwashiorkor ni apa penyebab dia, Naura? Naura rasa apa penyebab dia, Kwashiorkor ni? Apakah penyebab dia? Kekurangan protein. Betul. Penyakit disebabkan oleh kekurangan protein. Kekurangan Q. Q tu adalah protein. Okey, bagus. Jadi, apakah fungsi Q? Diperlukan untuk pertumbuhan. Pertumbuhan dan dia pertumbuhan sel pertumbuhan dan juga pembaikian tisu ataupun sel badan yang rosak. Maksudnya kalau rosak dia repair balik, dia buat yang baru. Jadi kalau protein tak ada ni, maksudnya kalau rosak susahlah nak repair. Mungkin tak cukup ikan ataupun tak cukup daging. Kesian kat dia. Jadi berikan satu contoh Q. Contohnya kita buatlah apa-apa daging lah guys. Ayam ke, kita boleh kata daging ke, apa-apa yang bentuk daging ataupun ikan ataupun telur dan sebagainya yang sesuai, yang ada protein. Yang ada protein. Yang ada kat padang pasir nak cari ikan kat mana? Kan nak bela ayam macam mana kan? Susah. Okey, last semua peserta program itu telah berpuasa bersama-sama sepanjang 30 jam. Bayangkan sukarelawan datang sana pun turut berpuasa 30 jam. Nak merasai macam mana rasa. Kita puasa 7 jam pun dah gelupur-gelupur dah kan satu hari. Dia 30 jam guys. Mereka dinasihatkan untuk makan bubur semasa berbuka puasa. Terangkan mengapa nasi tidak sesuai. Tengok bubur lah sebab dia senang digest. Jadi nasi tidak sesuai untuk mereka kerana nasi keras. Perut mereka kosong ni guys. Dan sukar untuk pencernaan. Okey, boleh faham sebab mereka pun fiber pun tak cukup. Jadi mereka makanlah benda-benda yang ada air. Sebenarnya bubur bagus. Semua nak makan hari-hari tak best kan, betul tak? Benda-benda yang ada air ni bagus guys. Okey, cikgu rasa itu saja untuk malam ni. Ngam-ngam kita nak menghampiri pukul 9. Jadi sebelum kita bersurai, aku nak tanyalah ada apa-apa persoalan guys yang ini. Cikgu mengharapkan sangat dia membantu awak dan nutrisi ni untuk PT3 dia sangat popular, Form 2 pun popular. Nanti Form 1 pun tahun depan belajar juga. Jadi, tak Rizuddin Jadi cikgu mengharapkan sangatlah korang menguasailah topik nutrisi ni. Dia bagus untuk kita juga, pengetahuan dan juga untuk result kita. So, okay guys So, nanti apa-apa kita jumpa dalam grup baru kita. Kalau yang dah daftar tu, kalau cikgu belum masukkan lagi, beritahu cikgu. Nanti cikgu masukkan nama awak nanti Okay guys, see you soon. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay Anis. Bye. Sama-sama Nara. Okay, semua Zuddin, Yusuf. Okay Safia, see you soon. Okay Nabiha, alright. Okay, bye.